pagi, salam sejahtera. Anda bersama saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad di Awani Pagi dan kami membawakan segmen Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Ya, ekonomi juga penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Jadi, segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Setelah 3 bulan ditutup dengan bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Pemulihan hari ini, ia dapat memberi nafas lega buat beberapa sektor ekonomi yang akhirnya dapat dibuka semula buat pertama kalinya hari ini. Dan sempena pelaksanaan PKPP hari ini, kita terus bersama Jayakumar Manukaran yang merupakan seorang pengusaha kedai gunting rambut Simla Hair Dressing Salon di Segambut, Kuala Lumpur untuk kita sama-sama bincangkan tentang persiapan beliau memasuki normal baru dalam menjalankan perkhidmatan gunting rambut yang juga penting buat keselamatan pelanggan dan pekerja, tetapi dalam masa yang sama mungkin akan membebankan sedikit dari sudut kos. Jadi kita terus bersama Encik Jayakumar. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Encik Jayakumar, boleh kongsikan perasaan dan Encik sendiri dan juga pekerja-pekerja di Simla pagi ini sempena hari pertama pembukaan semula kedai Encik Jayakumar. Bagaimana agaknya sentimen atau perasaan di kedai pagi ini? Okey, saya memang berasa gembira lah sebab selama 3 bulan ni kita tak dapat buka kedai. So hari ni dia kerajaan bagi kita SOP yang ketat dan juga bagus untuk kita memulakan kedai kami hari ini. Dan kalau kita tengok juga, ya Encik Jayakumar, apa contoh persiapan yang dilakukan Encik sendiri? Ada apron, hand sanitizer dan sebagainya. Mungkin apa lagi yang dilakukan sebelum menerima pelanggan hari ini? Okey, sebenarnya sebelum kita terima pelanggan, kita akan cek suhu mereka. Kita akan suruh mereka tulis semua detail mereka termasuk umur mereka, sebab umur mereka ni sangat penting sebab dalam SOP kita ni umur dari 12 dan 60 tahun tu, lebih dari 60 tahun tu tak boleh masuk kedai sesuka hati mereka. Mereka kena buat appointment dan baru boleh biar mereka masuk dalam kedai. Encik Jayakumar, jelaskan juga kalau ada persiapan dari sudut menerima pelanggan hari ini, jam berapa dibuka dan jam berapa tutup, dan kalau ada pelanggan yang mungkin ada buat penempahan in advance, bagaimana? Okey, kalau sebab hari ini hari pertama, kami sebenarnya tidak menerima apa-apa tempahan dulu. Jadi masa akan datang nanti kita akan buat tempahan. So pertama kali ini, hari ini kami dah ada customer, pagi-pagi dah tunggu dah. So dari latar belakang saya ni boleh nampak yang pekerja saya ni sedang bekerja dan so dengan penuh SOP hari ini. Apa lagi contoh SOP yang dilaksanakan? Contohnya ada berapa ramai orang yang dibenarkan dalam kedai pada satu-satu masa, perlu daftarkan dahulu dan sebagainya. Ada menggunakan aplikasi dan sebagainya ataupun guna borang yang fizikal seperti biasa. Apa contoh SOP-nya? Okey, sekarang ini banyak aplikasi yang telah diadakan seperti MySejahtera dan aplikasi kedai sendiri pun ada. Tapi sekarang ini untuk pertama ini saya akan menggunakan secara manual. So manual itu lagi senang untuk dirujuk dan bila-bila datang untuk memeriksa kedai saya ini, saya senang nak tunjukkan mereka bahawa saya ada buat semua persiapan. Dan termasuk SOP untuk kedai ini macam biasa je. Pakai apron, kita kena pakai apron. Untuk customer, kita kena pakai apron juga yang pakai buang. Dan face mask dan juga face shield. So ini semua adalah salah satu SOP yang patut diikut dalam kedai gunting rambut ni. Encik Jayakumar,
Bagaimana Encik Jayakumar melihat SOP yang ditetapkan oleh kerajaan ini? Adakah ia dilihat membebankan? Adakah itu juga menambahkan kos? Sebab kita pun ada buat laporan sebelum ni. Ramai juga pemilik-pemilik kedai gunting rambut mengatakan kos perlu ditambah. Adakah ini juga berlaku pada Encik Jayakumar? Ya, memang ada. Sebab setiap barang yang kami beli itu adalah extra cost. Kos yang bertambah. Jadi membebankan tu memang bebankan juga sebab kita tak kira yang 3 bulan kita tutup tu kita tak kisah. Tapi yang barang-barang yang kena beli untuk SOP tu memang membebankan. Jadi untuk itu kita dari Kedai Simla itu belum buat keputusan lagi untuk menaikkan harga. Tapi kita dalam masa yang singkat ni kalau boleh kita akan cubalah berunding dengan customer tengok macam mana dia orang ambil yang kalau kita naikkan harga ni. Baik, Encik Jayakumar, kita juga saya kira perlu ambil peluang untuk ucapkan syabas kepada sektor ekonomi, kepada pengusaha seperti Encik Jayakumar sendiri yang setelah 3 bulan terpaksa tutup untuk sama-sama kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Saya faham itu satu bebanan yang amat besar buat Encik Jayakumar. Jadi boleh Encik Jayakumar ceritakan setakat ini bagaimana perjalanan Encik sendiri terus berlangsungkan, tak dapat nak melangsungkan perniagaan, bagaimana mungkin ada terima bantuan kerajaan sebelum ini, bagaimana pekerja Encik Jayakumar sendiri ada yang perlu diberhentikan, bagaimana? Okey, sebenarnya pekerja saya ni semua dari luar negeri. Ada 2-3 orang dalam negeri kita pun ada. Tapi untuk semua tu kita kena bayar gaji juga. So biasalah yang simpanan dalam bank tu semua dah clear. Sebab bukan hanya bayar gaji tetapi bayar saver, lain-lain proses pun ada. Lain-lain apa orang kata kewangan lah kena banyak yang bagilah. Jadi wang dalam bank tu memanglah kena kurang, tapi dari segi bantuan tu kita dah minta kerajaan untuk memberikan kami bantuan loan dari bank supaya kami dapat memulakan dengan senang sikitlah. Kalau kita dapat loan dari bank. So saya sendiri meminta sangat untuk kerajaan untuk memberikan kami loan dari bank lah. Dan kalau kita lihat beberapa tindakan juga sebelum ini menaikkan harga perkhidmatan itu ada disebut oleh beberapa pengusaha kedai gunting rambut, dan Encik Jayakumar katakan kemungkinan cuba untuk mengekalkan harga. Dan sekiranya Encik Jayakumar terpaksa menaikkan harga perkhidmatan itu, boleh kita tahu berapa ringgit anggarannya? Okey, macam apa yang diceritakan dalam newspaper dengan kerajaan tu, kita mungkin akan menaikkan dari RM3 lah, kalau boleh kita akan naik RM3 sebab kos-kos ni semakin hari dia semakin menaik, bukan dia turun. Macam apron yang kita pakai itu memang dia tinggi. Kalau sebenarnya kita beli kat kedai yang dulu tu RM20, 20 sen, 30 sen satu helai, sekarang dah melambat naik pada RM1. Jadi RM1 tu dia orang nak dapat untung, dia orang naik, so kita pun terpaksa beli sebab itu adalah salah satu SOP kami. Jadi saya mintalah sangat-sangat kepada kerajaan untuk mengawal harga-harga yang ataupun barang-barang yang dibeli untuk kedai gunting rambut ni, supaya mereka pun dapat mengekalkan harga yang lebih rendah dan memberi kerjasama dengan pelanggan. Walaupun pelanggan saya ini banyak yang tanya untuk saya adakah naik harga statistik macam tu, tapi saya memanglah saya kata yang ada tapi taklah banyaklah. Baik, Encik Jayakumar, boleh ceritakan pula penerimaan pelanggan pagi ini ketika perlu menjalankan SOP, perlu pakaikan apron dan sebagainya, mungkin sedikit berbeza daripada bagaimana mereka pergi ke kedai gunting rambut sebelum ini. Jadi, bagaimana penerimaan pelanggan? Mungkin Encik Jayakumar lihat ini akan menjejaskan sedikit perniagaan ataupun sudah ramai yang beratur di luar kedai pagi ini? Okey, memang kita boleh nampak ada 2-3 orang dah beratur kat luar.
Tapi walaupun kita kena tunggu giliran mereka, so customer terpaksa tunggu. Dulu bukan macam tu, dia boleh masuk dalam kedai, duduk berlepak sini, semua pun boleh. Tapi sekarang ni ada SOP, jadi customer kena tunggu keluar. Walaupun panas, hujan pun kena terpaksa tunggu luar untuk giliran mereka. Tetapi yang penting tu adalah mencegah COVID-19 ni. Itu yang penting. Jadi customer pun faham, yang pekerja-pekerja saya pun faham. Jadi kita kena ikutlah SOP yang itu. Cik Jayakumar, kita lihat ada seorang pelanggan di belakang sana yang sudah pun masuk kedai gunting rambut. Kita fahamlah kaum Adam terutamanya paling ramai terkesanlah tak dapat menggunting rambut kan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni bagaimana dengan Cik Jayakumar melihat dalam mengusahakan kedai gunting rambut ni, adakah perlu dibuka awal daripada pukul berapa Cik Jayakumar telah buka kedai pada hari ini dan bagaimana? Okey, sebenarnya kita kena buka kedai pukul 9 pagi hingga 9 petang. 9 malam, 9 malam. Tetapi pelanggan yang harus diambil dari pukul 9 pagi hingga 11 pagi hanyalah orang tua 60 tahun lebih dan juga budak-budak kecil berumur 12 tahun bawah. Itu je kita boleh gunting. So yang lain tu terpaksa datang selepas pukul 11. Jadi ini adalah satu perkara yang baru untuk kita. Tetapi saya ingat kalau kelama-lamaan nanti boleh biasalah dengan keadaan sekarang ini. Baik, Encik Jayakumar, sebelum kita berpisah nak tanya kepada Encik, setakat pagi ini telah pun buka kedai, telah pun melaksanakan beberapa SOP, garis panduan buat pelanggan dan juga pekerja. Ada cabaran, ada kekangan kalau Encik Jayakumar nak melontarkan beberapa idea atau cadangan kepada pihak berkuasa dalam segi pelaksanaan SOP ini. Selain daripada bantuan dari sudut kewangan dan kawalan harga, apa contoh cadangan idea Encik Jayakumar dari sudut SOP dan untuk melangsungkan perniagaan seperti biasa dalam norma baharu ini? Okey, sebenarnya saya ingin memberitahu kerajaan kedai-kedai yang di bawah naungan Persatuan Pengusaha Gunting Rambut ni semua memang dia akan ikut SOP yang ditentukan oleh kerajaan sebab mereka mempunyai lesen PBT dengan SRSSM. Tetapi kedai-kedai yang dijalani oleh pekerja asing tanpa izin, itu yang memang banyak. So itu yang saya kena bagi tahu pada kerajaan lah untuk mengambil tindakan yang tegas kalau boleh untuk menangani isu inilah. Sebab kita tidak tahu mereka akan ikut SOP ke tak. Itu yang problem tu. So kita kenalah bagi tahu kerajaan untuk mengambil tindakan yang tegas pada pekerja-pekerja tanpa izin ni, diambil tindakan untuk menutup kedai ataupun menyita kedai mereka. Ya, baik, terima kasih kepada Encik Jayakumar Manokaran, merupakan pengusaha kedai gunting rambut Simla Hairdressing Saloon di Segambut, Kuala Lumpur. Kita akan biarkan Encik Jayakumar teruskan dengan perniagaan hari ini. Kita harapkan yang terbaik dan nampak sudah kelihatan agak sibuk walaupun pukul 8.30 pagi ni kan. Terima kasih kepada tetamu pertama kita pagi ini dan kita akan teruskan perbincangan mengenai normal baharu memasuki fasa PKPP ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.